Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita nak belajar standard kandungan 3.2 persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Standard pembelajaran 3.2.1 menyelesaikan persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 79. Okey, kita lihat pernyataan 1. Chong mempunyai sebuah taman bunga yang berbentuk segi empat tepat. Panjang pagar yang digunakan untuk memagar sekeliling kawasan tamannya ialah 200 meter. Luas taman itu ialah 2,400 meter persegi. Berapakah panjang dan lebar taman itu? Baik, macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Okay, caranya adalah, apa kata kita lukis. Kita buat satu gambaran untuk mewakili kawasan taman. Okey, dia cakap kawasan taman berbentuk segi empat tepat, jadi kita lukislah satu bentuk segi empat tepat. Di mana maklumat yang diberikan adalah panjang pagar yang digunakan untuk memagar sekeliling kawasan taman itu ialah 200 meter. Jadi kita tulis panjang pagar 200 meter dan luas taman ialah 2,400 meter persegi. Persoalan dia, berapakah panjang dan berapakah lebar bagi taman ini ya? Baik, oleh kerana panjang dan lebar kita tak tahu, jadi kita wakilkan panjang sebagai X, lebar sebagai Y. Katakanlah ya. Okey, jadi yang ini X, yang ini pun Y. Maka kita bolehlah bina persamaan linear. Okey, kita bina persamaan linear bagi panjang pagar dahulu, iaitu ukur lilit dia macam mana? Perimeter dia adalah 2x tambah 2y sama dengan 200 kan? Jadi kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan pertama. Okey, bagaimana pula kalau luas? Luas formula kita adalah panjang darab lebar kan? Jadi luas adalah xy sama dengan 2,400. Kita labelkan sebagai persamaan kedua. Jadi kita dah dapat dua persamaan ya. Okey ya. Baik, kita lihat pula pernyataan kedua. Syida menjahit sehelai alas meja berbentuk segi empat tepat. Perimeter alas meja itu ialah 800 cm dan luasnya ialah 30,000 cm persegi. Cari panjang dan lebar alas meja itu. Okey, pernyataan kedua sama macam pernyataan pertama ya. Jadi langkah pertama kita lukis dulu untuk gambarkan alas meja tersebut. Okey, alas meja itu berbentuk segi empat tepat, jadi kita lukislah segi empat tepat di mana maklumat yang diberikan adalah perimeter bersamaan dengan 800 cm dan luas bersamaan 30,000 cm persegi. Seperti tadi kita wakilkan panjang dan lebar bagi alas meja ini. Sebab katakan A, panjangnya A, lebarnya B, maka atas ni pun A, sini pun B. Jadi kita bolehlah masukkan maklumat dia dalam bentuk persamaan linear di mana perimeter tu adalah ukur lilit semua ni kan. Jadi 2A tambah 2B sama dengan 800. Kita labelkan sebagai persamaan satu. Manakala luas adalah panjang darab lebar. Bermaksud A darab B. A darab B sama dengan 30,000. Kita labelkan sebagai persamaan kedua. Okay, kita lihat pula pernyataan ketiga. Beza antara dua nombor ialah 9 dan hasil darab dua nombor itu ialah 96. Cari nilai nombor-nombor tersebut. Okey, ayat pertama adalah beza antara dua nombor ialah 9. Macam mana kita nak tulis tu Dan juga hasil darab dua nombor ialah 96. Kita ada dua maklumat. Okey, apakah nombor-nombor itu kita tak tahu kan? Okey, kita buat yang pertama ni dulu. Beza, apakah yang dimaksudkan dengan beza? Beza tu kita tolak kan? Suatu nombor kita tolak dengan suatu nombor yang lain. Masalahnya nombor itu tak tahu. Kalau nombor tu tak tahu, kita wakilkanlah saja. Katakan suatu nombor itu P, satu nombor lagi adalah Q. Jadi beza antara dua nombor adalah P tolak Q sama dengan 9. Jadi ini adalah persamaan pertama. Okey, hasil darab nombor pula. Nombor itu adalah P dan Q, maka hasil darab P darab Q kita dapat PQ sama dengan 96. Jadi ini adalah
persamaan kedua. Okey ya, hasil daripada inquiry ini ketiga-tiga penyataan tersebut masing-masing membentuk dua persamaan dengan dua pemboleh ubah, iaitu persamaan linear dan persamaan tak linear. Okey, ketiga-tiga persamaan ini dia membentuk persamaan dengan dua pemboleh ubah. Yang pertama, penyataan pertama, pemboleh ubahnya X dan Y. Penyataan kedua, pemboleh ubah dia A dan B. Penyataan ketiga, pemboleh ubahnya P dan Q. Okey, dalam persamaan ini, dia ada dua jenis persamaan. Satu persamaan linear, satu lagi persamaan tak linear. Okey, cuba awak kenal pasti yang mana satu persamaan linear dan juga yang mana satu persamaan tak linear. Cuba ingat balik, apakah dia persamaan linear? Okey, persamaan linear, pemboleh ubah dia, kuasa tertinggi mesti 1. Okey. Kemudian operasi dia mesti tambah atau tolak sahaja. Okey, jadi dalam kes ini persamaan satu ni adalah persamaan linear, manakala persamaan kedua ni adalah persamaan tak linear sebab operasinya darab X, Y, A darab B, P darab Q ya. Jadi ya, apakah ciri-ciri yang membezakan antara persamaan linear dan persamaan tak linear? Tadi saya dah tunjukkan ya, saya dah terangkan ya, persamaan linear dia kuasa tertinggi dia mesti 1 dan operasi dia mesti tambah atau tolak sahaja. Kalau operasinya darab ataupun bahagi, dia bukan persamaan linear ya. Okey, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan persamaan linear dan juga persamaan tak linear? Okey, kita akan lihat ya. Jadi kita nak buat inquiry 7, awak boleh rujuk buku teks muka surat 80 ya. Tujuan meneroka titik persilangan antara persamaan linear dan persamaan tak linear. Okey, kita ada dua persamaan. Satu, X tambah 2Y sama dengan 10. Satu lagi, Y kuasa 2 tambah 4X sama dengan 50. X tambah 2Y sama dengan 10 ini adalah persamaan linear kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah adalah 1. Y kuasa 2 tambah 4X sama dengan 50 ini bukan persamaan linear kerana kuasa dia 2. Kalau kuasa 2, nama dia persamaan apa? Persamaan kuadratik ya. Okey, jadi macam mana kita nak lihat macam mana rupanya graf X tambah 2Y sama dengan 10. Okey, awak dah tahu graf ni adalah berbentuk garis lurus. Berbentuk garis lurus. Ini adalah graf bagi fx tambah graf bagi X tambah 2Y sama dengan 10 ya. Okey, bagaimana pula graf Y kuasa 2 tambah 4X sama dengan 50? Ini pun awak dah tengok sebenarnya. Okey, dia berbentuk lengkung. Okey, lengkung ya. Ini nama dia graf kuadratik. Baik. Okey, ini persamaan dia. Jadi, apabila dua graf ini dilakarkan, didapati graf-graf ini bersilang pada dua titik, iaitu pada titik A di sini negatif 8.2, 9.1 dan juga titik B di sini 12.2, negatif 1.1. Jadi titik-titik inilah penyelesaian bagi kedua-dua persamaan ini. Kita dah belajar ya, titik persilangan ni adalah penyelesaian bagi persamaan ini. Okey. Hasil daripada inquiry tadi, titik persilangan antara graf bagi persamaan linear X tambah 2Y sama dengan 10 dan persamaan tak linear Y kuasa 2 tambah 4X sama dengan 50 ialah penyelesaian bagi kedua-dua persamaan. Penyelesaian bagi kedua-dua persamaan ini dikenali sebagai penyelesaian persamaan serentak. Penyelesaian persamaan serentak bermaksud mencari nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan-persamaan tersebut. Persamaan serentak ini boleh diselesaikan dengan kaedah penghapusan, penggantian ataupun kaedah perwakilan graf. Okey, kita lihat contoh 7. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 80 ya. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Kita diberi persamaan linear 2x tambah y sama dengan 4 dan juga persamaan tak linear y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Jadi macam mana nak buat? Okey, mula-mula sekali kita labelkan. Kita labelkan persamaan 1 dan juga persamaan kedua. Lepas tu soalan cakap
gunakan kaedah penggantian kan. Awak ingat lagi macam mana nak gunakan kaedah penggantian? Okey. Langkah pertama, kita boleh pilih persamaan satu ataupun persamaan kedua. Jadi dalam contoh ini saya nak pilih persamaan satu kerana ia lebih mudah dari persamaan dua kerana ada kuasa dua. Okey. Macam mana kita nak pilih persamaan? Awak tengok persamaan satu, awak tengok persamaan kedua. Kita pilih persamaan yang paling mudah. Persamaan yang paling mudah maksudnya persamaan itu tiada kuasa 2, nombor dia kecil. Sekarang, persamaan kedua ini ada kuasa 2, bermaksud ini adalah persamaan yang susah. Persamaan satu ni, semua ni kuasa 1, jadi ini adalah persamaan yang senang. Jadi kita pilih persamaan 1. Kemudian, daripada persamaan 1, kita pilih sama ada boleh ubah X atau Y untuk dijadikan perkara rumus. Okey. Persamaan 1 ni kita ada 2X tambah Y sama dengan 4 kan. Jadi kita nak pilih sama ada X ataupun Y untuk dijadikan sebagai perkara rumus. Maksudnya katalah kita pilih X ya. Katalah kita pilih X bermaksud Y ni pindah ke kanan dia akan jadi tolak. Jadi kita nak cari 1X. 1X sama dengan 4 tolak Y per 2. Ini kalau katalah kita nak pilih X. Okey, katalah kita nak pilih Y. Kita bawa lah 2X ni ke sebelah kanan. Jadi kita bawa 2X ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Maka Y sama dengan 4 tolak 2X. Jadi kita nak pilih mana satu? Nak pilih X ke nak pilih Y? Okey, boleh pilih mana-mana pun boleh, tak kisah ya. Okey, jadi nak pilih X atau Y, cuba kita gantikan X ni dalam persamaan kedua. Okey, bila kita dapat daripada persamaan satu, langkah berikutnya kita kena gantikan dalam persamaan kedua. Kita tak boleh gantikan balik dalam persamaan satu. Tak boleh ya, kita kena gantikan dalam kumpulan yang lain. Okey, cuba kita gantikan X ni dalam persamaan kedua. Cuba kita gantikan Y ni dalam persamaan kedua. Yang mana lagi mudah? Ya? Okey, kalau awak gantikan Y ni dalam persamaan kedua, awak nampak tak ada kuasa 2? Siapa mahir bolehlah kembangkan. Tapi yang lebih mudah kalau kita gantikan X dalam persamaan kedua sebab tak ada kuasa 2 pun. Okey. Jadi katalah saya nak pilih kan, saya nak ganti X dalam persamaan kedua, jadi saya labelkan ini sebagai persamaan ketiga. Maka saya gantikan X, gantikan persamaan 3 dalam persamaan kedua, saya ganti dekat sini. Okey, ganti kat sini, lepas tu kita selesaikanlah ya. Okey, 4 di luar kurungan dengan 2 di dalam kurungan ini kita boleh potong sebab operasinya darab. 4 dengan 2 di dalam kurungan ni kita tak boleh potong sebab dia operasinya tolak, tak boleh ya. Kalau darab dengan bahagi kita boleh selesaikan ya. Jadi kita boleh potong, kita dapat 2. Kemudian kita boleh kembangkan kurungan ni, kita buka kurungan, kita kembangkan, kita akan dapat yang ini. Okey, awak nampak tak bentuk ini? Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 8 tolak 2Y. Macam biasa kan? Jadi kita bawa semua ni ke kiri, kita akan dapat yang ini. Sekarang yang ini lagilah macam pernah tengok kan? Kita ada Y kuasa 2 tambah 2Y tolak 3 sama dengan 0. Agak-agak nak buat apa? Kita kena buat kurungan tu kan? Kita buat kurungan, maksudnya kita nak cari nilai Y. Okay, macam mana cari nilai Y? Saya dah ajar tekan kalkulator kan? Okay, cuba awak tekan. Ingat balik macam mana cari nilai Y. Okay, apabila awak tekan kalkulator, awak akan dapat Y pertama sama dengan negatif 3, Y kedua sama dengan 1. Okey, di sini hati-hati sebab dalam kalkulator dia tak tulis Y, dia tulis X. Jadi awak jangan tulis X di sini ya. Kalau awak tulis X di sini salah. Sebab tengok persamaan kita adalah Y, jadi dia mesti Y. Okey, jadi macam mana nak buat? Kita bawa negatif 3 ke kiri, kita akan jadi tambah. Kita bawa 1 ke kiri, kita akan jadi tolak. Lepas tu Y tambah 3, Y tolak 1, kita tulislah dekat sini kan. Okey, jadi kita dah dapat nilai Y ada 2, iaitu negatif 3 dan juga ataupun 1. Okey, langkah berikutnya ialah kita nak cari pula nilai X. Jangan lupa bila dah cari Y, kenalah cari X. Okey, macam mana nak cari X? Kita gantikan Y sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 1 ke dalam 3. Terus dapat X. Boleh juga awak ganti dalam 1, boleh juga awak ganti dalam 2, tapi susah. Kalau awak ganti Y dalam 3 ni nampak terus dapat X. Jadi kita gantikan Y negatif 3. Bila Y negatif 3 kita ganti dekat sini. Okay, ingat ya buat kurungan kalau ada negatif. Jadi kita selesaikan, kita dapat 7/2. Apabila Y sama dengan 1 kita gantikan dalam X ni, kita akan dapat
3/2. Maka X sama dengan, okey, ni saya silap ni ya. Ini X ya. Okey, betul ya. X sama dengan 7. Apabila maka X sama dengan 7/2, Y sama dengan -3, dan X sama dengan 3/2, Y sama dengan 1 ialah penyelesaian bagi persamaan serentak ini. Okey, boleh ya? Baik, macam mana rupa graf dia kita tengok. Okey. Baik ya. Jadi kita ada dua persamaan, satu persamaan linear. Okey, ini adalah graf kita. Graf bagi persamaan linear. Satu lagi persamaan tak linear. Okey, ini adalah graf kita. Persamaan tak linear ya. Jadi, penyelesaian bagi persamaan ini adalah titik-titik persilangan dia, di mana titik persilangan dia adalah 1.5, 1, 3.5, -3. Maksudnya apa? Maksudnya X sama dengan 1.5 ataupun tadi kita dapat pecahan kan, 3/2, Y sama dengan 1. Yang satu lagi X sama dengan 3.5 ataupun pecahan tadi 7/2, Y sama dengan -3. Ini kalau kita nak selesaikan dalam bentuk kaedah lakaran graf. Okey, kita tengok contoh 8. Awak boleh tengok buku teks, muka surat 81. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, kali ini kita guna pula kaedah penghapusan. Kita ada satu persamaan linear, satu lagi persamaan tak linear. Macam mana nak buat? Seperti biasa, kita akan labelkan dulu persamaan 1 dan persamaan kedua. Kemudian, ingat lagi tak macam mana kita nak gunakan kaedah penghapusan? Okey, untuk kaedah penghapusan, kita kena tulis bentuk macam ni kan. Satu persamaan dekat atas, satu lagi persamaan dekat bawah. Okey, tak kisah ya, persamaan kedua dekat atas pun boleh, tak kisah. Okey, kemudian, oleh kerana nama dia kaedah penghapusan, kita kena hapuskanlah salah satu pemboleh ubah kan. Jadi, kita perlu tentukan pemboleh ubah mana yang hendak dihapuskan. Awak nak hapuskan X ke, awak nak hapuskan XY ke, tak kisah. Tapi syarat dia yang pertama, perkali bagi pemboleh ubah tersebut mesti sama. Okey, sekarang ini X kuasa 2 tak sama. Ini Y, ini XY tak sama. Kita tak boleh tambah, kita tak boleh tolak. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, mula-mula awak kena tentukan awak nak hapuskan pemboleh ubah yang mana. Katakan dalam contoh ni saya nak hapuskan pemboleh ubah XY yang ini. Okey, sekarang pemboleh ubahnya tak sama, hurufnya tak sama kan? Jadi nak buat apa? Persamaan 1 saya darabkan dengan 2X. Sebab nak samakan dengan ini. Okey, jadi persamaan 1 ni saya darabkan dengan 2X. Kalau sini darab 2X, semua ni kena darab 2X kan? Jadi kita akan dapat 2X kali 2X, 4X kuasa 2. Y kali 2X kita dapat 2XY. 4 kali 2X kita dapat 8X. Maka kita akan dapat satu persamaan yang baru ini Okey, kemudian kita tambah atau tolak kedua-dua persamaan. Okey, sekarang XY dah sama. Macam mana kita nak jadikan dia kosong? Awak kena pandai pilih. Nak pilih tambah ke nak pilih tolak? Okey, kena pandai pilih ya. Tengok tanda ini ya. Jadi, oleh kerana tanda di sini tolak, jadi kita letak tambah. Sebab tambah tolak dia akan jadi tolak. Maka 2XY tolak 2XY dia jadi kosong di sini. 4X kuasa 2 tambah 1X kuasa 2 kita jadi 5X kuasa 2. 8X tambah 3 kita jadi ini ya. Okey, nampak tak bentuk ini? Nak buat apa ni? Kena susun semula kan? Susun semula bentuk ini. Kemudian nak buat apa ni? Okey, dah tahu kita buat kurungan kan? Okey, cari nilai X dengan kaedah pemfaktoran dahulu. Okey, sebelum buat kurungan, kita cuba tekan kalkulator dulu ya. Cari nilai X dengan kaedah pemfaktoran dulu. Okey, cuba awak tekan kalkulator. Awak dapat X tu berapa? Awak pause dulu video ni, cuba awak tekan kalkulator, awak dapat X tu berapa? Lepas tu awak play balik. Okey, kita sambung. Jika dapat perpuluhan yang panjang, bermaksud ia tidak boleh difaktorkan. Maka kena guna kaedah rumus. Okey, kalau awak tekan kalkulator, awak dapat perpuluhan yang panjang.
yang panjang kan. Maksudnya persamaan ini dia tidak boleh difaktorkan. Jadi kita tak boleh guna kaedah pemfaktoran, kita guna kaedah yang lain, iaitu kaedah rumus. Kita dah belajar ya. Okey, macam mana kaedah rumus? Okey, ini formula dia, awak kena ingat ya. X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Okey. Sekarang apakah nilai A, B dan C? Ini kita tengok ni, apa nilai A? A kita 5, B kita negatif 8, C kita negatif 3. Jadi kita masukkan semua nilai ini dalam formula ini. Hati-hati ya. Kalau ada negatif, kena letak kurungan. Awak betul masuk nilai dia, awak dapat 1 markah di sini. Lepas tu nak buat apa? Yang ini kita boleh tukar jadi positif 8. Positif 8. Yang dalam ni, awak tekan kalkulator sekaligus. Punca kuasa 2 awak jangan tekan. Okey. Lepas tu bawah ni dapat 10. Okey, kalau tekan punca kuasa 2, 124, awak dapat perpuluhan yang panjang. Kalau dapat perpuluhan yang panjang, jangan tekan. Awak biarkan dalam bentuk macam ni dahulu. Sebab jawapan macam ni lagi tepat sebenarnya. Okey, jadi awak nampak kita ada tambah tolak, bermaksud dia ada 2 jawapan . Satu positif, satu lagi negatif. Okey, macam mana nak tekan? Okey, jangan tekan sekaligus. Awak jangan tekan 8 tambah punca kuasa 2 124 bahagi 10, jangan. Sebab itu kalkulator saintifik, dia boleh kira bahagi dulu. Okey, cara yang betul adalah awak tekan atas dulu. 8 tambah punca kuasa 2 124, tekan sama dengan, lepas tu tekan bahagi 10. Awak akan dapat jawapan ini. 1.9136 bagi 4 tempat perpuluhan. Yang ni pun sama. Awak tekan atas dulu. 8 tolak punca kuasa 2 124 sama dengan bahagi 10. Awak akan dapat negatif 0.3136. Okey, ada 2 jawapan . Okey, apabila kita dah dapat nilai X, jangan lupa cari nilai Y. Pelajar selalu lupa nak cari nilai Y . Okey, macam mana kita nak cari nilai Y? Kita gantikan X ke dalam persamaan 1, 2 atau 3. Ni persamaan 3 ni . Jadi awak rasa awak nak ganti dekat mana? Mana-mana boleh, tapi awak ganti dalam persamaan yang paling mudah. Dalam kes ni, persamaan 1 paling mudah sebab nombor dia kecil, tak ada kuasa 2 kan. Jadi apabila X sama dengan 1.9136, kita ganti X dekat sini, awak dapatlah nilai Y nanti. Awak dapat Y sama dengan 0.1728. Apabila X sama dengan negatif 0.3136, kita ganti dalam X ni pun kita akan dapat Y sama dengan 4.6272. 4 tempat puluhan ya. Maka X sama dengan 1.9136, Y sama dengan 0.1728 dan X sama dengan negatif 0.3136, Y sama dengan 4.6272 ialah penyelesaian bagi persamaan serentak ini. Okey, boleh Okey, kita lihat graf Okey, saya padam dulu. Baik. Kita ada 2 persamaan, satu persamaan linear, graf dia adalah graf garis lurus. Satu lagi persamaan tak linear. Okey, graf dia macam ni pula. Baru pertama kali kan lihat graf ni kan. Okey. Ini adalah persamaan linear yang biru ni. Yang kalau ungu ni adalah persamaan tak linear Okey, jadi penyelesaian dia adalah titik persilangan antara graf ini. Kita ada 2 persilangan, satu di sini. Okey. Satu di titik A yang merah ni, sama kan? Cuma perpuluhan saja berbeza. Satu lagi yang hijau ni. Okey, ini adalah caranya macam mana nak selesaikan dengan menggunakan kaedah lakaran graf Boleh juga. Tapi lagi susah sebenarnya sebab kita nak lakarkan graf, kita nak lukis graf Baik, teruskan. Kita lihat kepada contoh 9, selesaikan persamaan serentak berikut dengan menggunakan perwakilan graf. Okey, sekarang kita nak selesaikan persamaan dengan melukis graf pula. Kita diberi 2 persamaan, satu persamaan linear, satu persamaan tak linear Okey, macam mana nak buat? Kalau nak lukis graf, kenalah ada jadual untuk kita plotkan titik-titik tersebut Jadi caranya macam mana? Okey, kita bina jadual yang mengandungi paksi X dan juga paksi Y. Okey, ini jadual untuk
yang pertama, untuk persamaan yang pertama iaitu 2x tambah y sama dengan 4. Okey, nombor ini macam mana nak pilih 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni? Dia tak bagi tahu pun. Okey, kita cuba saja, kita letak saja nombor apa-apa yang kita rasa sesuai. Kita cuba dulu. Katakan kita letak 0, 1 sampai 5 Okey. Untuk cari nilai y, lebih mudah kalau kita ubah y persamaan linear ini, kita jadikan y sebagai perkara rumus. Okey. Lepas tu kita gantilah nilai x. X kosong dekat sini, awak tekan kalkulator. 4 tolak 2 kurungan kosong. Macam tu. Awak dapat 4 ni 4 Bila x sama dengan 1, awak tekan 4 tolak 2 kurungan 1. Awak dapat ini. Begitulah seterusnya. Okey, awak dapat nilai y. Okey, kemudian kita bina pula jadual untuk persamaan yang kedua. Sama juga, mengandungi paksi x, paksi y. Okey. Sama juga nilai x 0 sampai 5. Okey. Kemudian macam tadi, daripada sini susah kita nak cari nilai y. Kita perlu tukar, kita perlu jadikan y ni sebagai perkara rumus. Iaitu kita bawa negatif 4x ke sebelah kanan, kemudian kita nak jadikan dia y kuasa 1. Sekarang y kuasa 2. Awak dah tahu kan? Jadi y kuasa 1 sama dengan punca kuasa tambah tolak Ingat peringkat SPM dia ada tambah tolak, punca kuasa 2 4x. Okey, bila dah dapat macam ni, awak gantilah dalam nilai x ni. Tekan saja kalkulator. Okey, tak payah tekan tambah tolak, awak tekan punca kuasa 2 4 kurungan kosong. Cuba awak tekan. Awak akan dapat kosong kan? Punca kuasa 2 4 kurungan kosong. Awak akan dapat kosong. Kalau 1, punca kuasa 2 4 kurungan 1. Awak akan dapat positif negatif 2 sebab ini persamaan kita ada positif negatif Maksudnya ada dua nilai y. Satu positif 2, satu negatif 2. Cuba tekan ni pula, punca kuasa 2 4 kurungan 2. Awak. Okey, cara tekan salah Cara tekan ialah awak tekan punca kuasa 2 kurungan 4 darab 2. Baru betul. Baru awak akan dapat jawapan 2.8. Cuba awak tekan. Kalau awak tekan punca kuasa 2 4 kurungan 2, awak tak dapat 2.8 awak punca kuasa 2 4 saja. Maksudnya punca kuasa 2 4 dapat 2, 2 kali 2 awak dapat 4. Ni salah Ni salah. Yang ni betul. Jadi hati-hati Awak tekan punca kuasa 2 kurungan 4 darab 3. Tutup kurungan. Baru dapat jawapan yang betul. Okey Jadi kita teruskan. Okey, apabila kita dah dapat koordinat kita, maka kita plotkanlah graf. Okey, kita plotkan graf. Kita ada paksi x dan juga kita ada paksi y. Okey. Berapakah nilai skala dia? Tak kisah, terpulang kepada awak. Katakan saya nak buat paksi x saya 2 cm bersamaan dengan 2 unit. Ataupun 10 kotak kecil ni bersama dengan 2 unit. Kalau awak nak buat satu-satu pun boleh juga, tak kisah Okey, paksi y pun saya nak gunakan 2 cm bersama dengan 2 unit. Kemudian kita plotkan dulu untuk persamaan linear ni dahulu. 0,4. Di mana 0,4? Okey, di sini. Okey, awak plotkan semua Jadi, lepas tu kita ambil pembaris, kita gariskan. Ini adalah graf bagi persamaan 2x tambah y sama dengan 4. Persamaan linear dia mesti dapat garis lurus. Katalah salah satu titik awak dapat dia dekat sini, dia lari sangat kan, dia jauh sangat, jadi maksud awak kira tu salah lah. Cuba awak kira sekali lagi. Okey, kemudian kita plotkan untuk persamaan yang kedua ni pula. Persamaan kedua awak plotkan 0,0 di sini. Okey, bila x1 y ada 2,
Bila X1, Y ada 2, 1 positif 2, 1 negatif 2. Bila X2, Y pun ada 2, 1 2.8, satu lagi negatif 2.8. Jadi awak dapat bentuk macam ni, maka kita lakarkan lengkung ini. Kita lakarkan lengkung, ini adalah graf bagi Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan 0. Okey, jadi macam mana penyelesaian bagi persamaan ini, persamaan serentak ini Penyelesaian dia adalah yang ini. Titik persilangan antara dua graf. Yang pertama dia bersilang pada 1 2 pada koordinat X1 Y2. Yang kedua dia bersilang pada koordinat 4 negatif 4 X4 Y negatif 4. Okey, maka penyelesaian bagi persamaan serentak ini ialah 1 2 dan 4 negatif 4. Okey, kita nak lihat graf Betul tak? Sama tak macam yang saya lukis ini? Kita nak lihat. Okey, sama Ni graf kita. Satu graf garis lurus persamaan linear, satu lagi graf lengkung persamaan tak linear. Titik persilangan dia ada 2, satu ialah pada 1 2, satu lagi pada 4 negatif 4. Okey. Faham Baik, jadi saya nak awak buat latih diri 3.4. Kita tengok betul-betul ni saya ubah sesuai. Untuk soalan 1, selesaikan persamaan serentak C ni, awak buat C dengan F sahaja. C ni dengan menggunakan kaedah penggantian, F ni dengan menggunakan kaedah penghapusan. Manakala soalan nombor 2A sahaja buat, B tak perlu buat. Awak buat dengan menggunakan kaedah perwakilan graf. Okey, video kita dah tamat. Saya harap awak faham. Sekian, terima kasih.